Cukai boleh diturun, boleh dinaik, boleh diturun dan boleh dibatalkan. Di sini hak orang bukan Islam lebih ringan pada orang Islam kalau dia faham, kalau memerintah dengan Islam ini. Kemudian konsep cukai dalam Islam, tok guru ustaz yang baca kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, kita pungut zakat di macang, tak boleh pindah zakat macang ni ke daerah lain selagi tak beri pada fakir miskin yang ada di macang ini. Itu maknanya cukai sesebuah negeri tak boleh dipindah kalau masalah rakyat negeri tak boleh selesai. Saya pergi di Sabah, Sarawak minggu lepas, saya beritahu Sabah banyak minyak, Sarawak banyak minyak. Mengapa rakyat Sabah, Sarawak paling miskin di Malaysia, lebih teruk daripada Kelantan, Terengganu lagi? Mengapa? Kerana cara tak betul. Mengikut Islam, duit minyak Sabah dan Sarawak tak boleh dipindah selagi orang miskin di Sabah, Sarawak tak diselesaikan. Ini dia dasar cukai dalam Islam. Ini boleh rapah minyak, boleh tak beri royalty. Ini apa ni? Ini syaitan lah ni. Ini syaitan lah ni. Amar ma'ruf nahi munkar, suruh pada yang baik, cegah kemungkaran. Di sana ada undang-undang, undang-undang muamalat, undang-undang jinayat, undang-undang dalam negara, undang-undang antarabangsa. Kalau Islam memerintah negara yang ada undang-undang, undang-undang yang adil. Dalam sejarah Islam, banyak orang bukan Islam masuk Islam kerana dia tengok undang-undang Islam ni adil. Undang-undang Islam ni adil. Satu contoh, masih tak cukup zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mendapat laporan dari seorang bukan Islam, Kristian Koptik daripada Mesir, mengadu kepada Sayyidina Umar, anak dia telah ditampar oleh anak Gubernur Mesir Ammar bin As. Kerana anak dia berlomba kuda dengan anak Gubernur, berlomba kuda, anak Gubernur kalah. Lalu anak Gubernur ni panah hati, dia kalah, dia lepas orang Kristian ni. Mudah kena aku ni, aku siapa dia? Aku ni anak Gubernur, buat kalah lah. Macam Len ni lah, kalau main golf kena buat kalah lah. Itulah juga samanya. Itu dia. Sayyidina Umar menerima laporan, panggil Gubernur dia, datang, bawa anak kamu sekali. Lalu dia bawa, Gubernur bawa anak dia datang ke Madinah, dan Khalifah Umar menghukum anak Gubernur kerana melakukan kesalahan terhadap orang bukan Islam. Ini contoh. Contoh ni lah yang kita nak tunjuk. Kita baru tunjuk sikit di Kelantan, belum habis lagi. Baru Kelantan, Terengganu sekejap, Perak sekejap, Kedah baru kita nak coba. Belum habis lagi. Kalau nak habis mesti ke Putrajaya. Kita tunjuk sikit pun orang bukan Islam sudah terbuka. Sudah ada orang bukan Islam minta nak jadi ahli PAS. Lalu kita buka cawangan Dewan Himpunan Penyokong PAS. Kerana ada orang bukan Islam yang menyokong perjuangan PAS walaupun dia tak masuk Islam. Oh, ada orang berasa pelik. Dalam sejarah Nabi, masa Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar cari seorang musyrik bukan Islam yang tahu jalan melalui celah-celah bukit, tunjuk jalan yang sembunyi, orang bukan Islam tak tahu jalan yang paling dekat. Yang tunjuk jalan ni orang bukan Islam. Orang bukan Islam terlibat dalam hijrah. Di sana ada orang bukan Islam yang tak sokong pemimpin dia, dia tak masuk Islam. Ini berlaku dalam sejarah Islam. Inilah yang berlaku pada kita hari ini. Ada orang bukan Islam yang jadi ahli Dewan Himpunan Penyokong PAS. Dan kita telah mengadakan
persepahaman dalam Pakatan Rakyat. Melalui Pakatan Rakyat, bah bekerjasama dengan DAP, dengan Parti Keadilan yang ada orang bukan Islam. Dan kita bersetuju menerima apa yang ada dalam perlembagaan. Islam adalah agama persekutuan. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Hak Bumi Putera, kan orang Melayu ditindas lama, Bumi Putera lama ditindas. Hak kaum lain yang miskin sama saja. Raja mengikut perlembagaan. Semua parti terima. Islam agama persekutuan, dalam masa yang sama hak-hak agama lain dijamin. DAP terima. Ada orang pelik, mengapa PAH boleh kerjasama dengan DAP, tak boleh kerjasama dengan UMNO? UMNO merentah 50 tahun lebih. PAH pernah kerjasama dengan UMNO tahun 70 sehingga 78. Orang Kelantan jangan lupa, tahun 59 Kelantan Terengganu menang, kita merentah. Terengganu kita kalah tahun 61, dia lingkup, dia guling. Kelantan kita boleh bertahan sehingga tahun 78. 78 kita di Kelantan ni, jatuh kita bukan dengan pilihan yang sebenar, dia istihad darurat. UMNO istihad darurat. Bakor tayar, bakor tempat jual surat khabar, istihad darurat. Buat pilihan raya suku di Kelantan ni, nak rampah Kelantan. 78. Dan kita boleh ambil balik tahun 90. Kita berjaya dan boleh bertahan lagi. Sehingga hari ini kita boleh bertahan. Ini kita pernah berkawan dengan UMNO. Dia Islam, mengaku Islam. Pernah ajak kita berkawan dengan syaitan pula. Macam mana ni? Pelik ni. Ni dah masuk syaitan ni. Macam mana kita nak ikut parti yang masuk syaitan? Apa yang ada hari ini lagi terang, lagi bersuluh. Makin lama makin bersuluh. Ekor cicak dah. Putus ekor cicak. InsyaAllah tak jadi ekor cicak. Kelantan jadi kepala insyaAllah. Perhimpunan malam ini menunjukkan semangat saudara-saudari sekalian. Saya percaya orang surat khabar susah nak tulis berita. Nak tulis 200,000 takut tokek marah. Nak tulis 300 pelawak sangat. Ini menyusahkan. Ikut padamu lah nak tulis banyak mana pun. Yang penting ialah pendirian kita, semangat kita perlu diteruskan. Ajak saudara-saudara kita yang tak hadir supaya buat perubahan. Cukup sekadar itu. Kita nak bagi kat Tok Guru pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meneguhkan pendirian kita, memberi petunjuk pada kita. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.